Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, kekalahan sudah pun dialami oleh rejim Zionis sebenarnya. Tuan-tuan kalau baca dalam paper seolah-olah macam pejuang-pejuang Palestin sudah pun kalah. Sebenarnya kalau tuan-tuan tengok dekat laman web tertentu, contohnya Palestin Kini, contohnya Ikhwan Online, contohnya Palestin.info dan sebagainya lagi, akan ditunjukkan, diberitakan tentang kekalahan demi kekalahan yang dialami oleh tentera rejim Zionis, tuan-tuan. Dan yang terbaru semalam saya baca dekat Ikhwan Online, dalam masa 24 jam semalam, seramai 30 tentera rejim Zionis telah berjaya dicederakan dan di antaranya 10 orang telah berjaya dibunuh. Sebelum itu lagi tuan-tuan, 3 orang skuad elit rejim Zionis macam komando kita sudah pun dibunuh oleh mereka. Dan antara yang ditawan adalah seorang yang berpangkat Colonel. Colonel ni dalam kata tentera tinggi, pegawai yang duduk kat medan, yang berperang dengan anak-anak buah dia. Tetapi berita tersebut tidak diwar-warkan di dalam akhbar dan sebagainya lagi, tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan, hakikatnya Ma'rikatul Furqan, peperangan pembeza, sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasulullah dalam peperangan Badar, telah dinyatakan, telah diisytiharkan oleh para pejuang Hamas di bumi Palestin. Nak membezakan peperangan ini adalah peperangan antara yang hak dan juga yang batil. Saya tunjukkan sedikit tuan-tuan bagaimana para pejuang ini berlatih menggunakan roket-roket yang mereka miliki dan bagaimana mereka mempunyai hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini pokok-pokok yang dimiliki oleh rakyat Palestin dimusnahkan oleh rejim Zionis ya. Ini pokok zaitun ya tuan-tuan. Itu di belakang tu adalah dulunya ladang-ladang milik umat Islam. Itu sebenarnya para pejuang bangun menentang pencerobohan penjajahan ini. Tengok senjata yang dimiliki oleh pejuang Palestin, ringkas saja, tapi berlawan dengan dababat, dengan kereta-kereta kebal yang begitu canggih. Kanak-kanak turut berjuang tuan-tuan. Tengok dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mereka berhubung dengan Allah sebelum serangan-serangan dilakukan oleh mereka terhadap rejim Zionis, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, itulah kekuatan yang dimiliki oleh pejuang-pejuang Islam di Palestin. Tuan-tuan dan puan-puan, Yahya Ayash sudah pun syahid. Yahya Ayash adalah orang jurutera yang pertama yang mencipta roket-roket ini bagi memastikan rejim Zionis menerima padahnya, tuan-tuan. Ini di antara kereta-kereta kebal yang sudah pun dimusnahkan oleh para pejuang Palestin. Tuan-tuan, mereka meyakini wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tash'urun.
Janganlah kamu menganggap ataupun berkata mereka yang berjuang di jalan Allah itu mati, bahkan mereka sebenarnya hidup, tetapi kamu tidak mengetahui. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, kita kena yakini janji-janji Allah. Kita kena yakini janji-janji Allah yang pasti berlaku. Dalam surah Al-Isra ayat 4 hingga ayat yang kelima ini diturunkan oleh Allah di kota Mekah sebelum peristiwa hijrah Rasulullah ke Madinah. Wa qadaina ila bani Israil fil kitab la tufsidunna fil ardi marratain. Bani Israel akan membuat kerosakan 2 kali di atas muka bumi ini. Kerosakan kali pertama mereka lakukan di semenanjung tanah Arab, maka Allah datangkan kepadanya fa iza jaa wa'du ulahuma ba'asna 'alaikum ibadan lana uli ba'sin syadidin fajasu khilalad diyar wa kana wa'dan maf'ula. Rasulullah telah menghalau keluar orang-orang Yahudi melalui perang Khaybar pada tahun 7 Hijrah, Bani Mustalik, Bani Nadir, Bani Qainuqa. Semuanya kerana mereka melanggar perjanjian dengan Rasulullah SAW, mereka dihalau keluar daripada perkampungan mereka. Kemudiannya Allah kata lagi, summa radadna lakumul karrata alaihim wa amdadnakum bi amwal wa banin wa ja'alnakum aktsara nafira. Surah Al-Isra juga. Kemudian kami berikan kepada orang Yahudi giliran untuk nak mengalahkan orang-orang Islam kembali. Kami perbanyakkan kepada mereka harta. Wa amdadnakum bi amwal. Mereka kaya, tuan-tuan. Ekonomi dipegang oleh mereka. Bank Dunia, IMF, semua dipegang oleh mereka. Wa banin, dan mereka dalam keadaan ramai 5 juta, 7 juta menghuni negara haram Israel. Tetapi tuan-tuan, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 7, fa iza jaa wa'dul akhirah liyasu'u wujuhakum. Kamu akan suatu masa nanti saat hukuman datang, kamu akan didatangi oleh mereka yang akan menyuramkan muka-muka kamu. Ini janji Allah Subhanahu wa taala, yang akan menyuramkan, yang akan menyedihkan mereka, dan mereka akan membinasakan habis-habisan apa sahaja yang mereka kuasai. Ini janji Allah. Hanya tunggu masa. Janji Allah pasti berlaku. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, siapa yang akan membebaskannya? Adakah orang-orang biasa? Adakah orang-orang yang orang kata yang tidak mempunyai arah tujuan dalam kehidupannya? Adakah orang yang melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala? Adakah orang yang bersungkungkul dengan musuh-musuh Islam? Mereka yang membebaskannya dinukilkan dalam ayat Al-Quran, wa ibadur rahman allazina yamshu 'alal ardi hauna wa iza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ini di antara tanda-tanda orang-orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat pesanan Rasulullah, la taqumus sa'ah hatta yuqatilul muslimun al-yahud fayuqtaluhumul muslimun hatta yaqulul hajar wasyajar ya muslim ya Abdullah haza yahudi khalfi fata'ala faqtuluh ilal gharqad fa innahu min syajaril yahud. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apa maksudnya, tuan-tuan? Belum tiba kiamat hingga kaum muslimin memerangi kaum Yahudi, kemudian mereka diperangi oleh orang-orang muslimin, sehingga batu dan pohon berkata, wahai muslim, wahai hamba Allah, ini orang-orang Yahudi di belakangku, bersembunyi di belakangku. Fata'ala, marilah sini, datangilah, faqtuluh, dan bunuhlah dia, ilal gharqad, kecuali pokok gharqad, kerana ia adalah pokok orang-orang Yahudi, pokok yang simpati dengan orang-orang Yahudi. Dan pokok inilah, di bawah itu adalah pokok gharqad yang sedang ditanam secara besar-besaran oleh orang-orang Yahudi. Hakikatnya, tuan-tuan, sudah pun berlaku. Batu-batu yang maknanya tembok-tembok yang mereka bina sendiri itulah yang akan mengatakan kepada orang Islam, ini orang Yahudi di belakangku. Fata'ala, datanglah faqtuluh, maka bunuhlah dia. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang perlu kita lakukan? Bukannya kita nak pergi ke Palestin, nak berjuang di sana. Orang Palestin pun tidak menghendaki untuk kita pergi ke sana. Mereka mewakili umat Islam seluruh dunia berjihad menentang musuh-musuh Islam. Langkah pertama kita untuk nak membantu rakyat Palestin,
tolong sedar bahawa isu Palestin adalah isu umat Islam seluruh dunia, bukannya isu orang Arab sahaja. Wa man lam yahtam bi amril muslimin falaisa minhum. Barang siapa yang tidak mengambil berat urusan umat Islam, maka bukanlah dia daripada kalangannya. Dan tuan-tuan, Palestin di sana adalah umat Islam. Yang keduanya tuan-tuan, bantuan kewangan dan sebagainya lagi bagi memastikan para pejuang di bumi Palestin mampu untuk nak mengalahkan musuh-musuh mereka. Sebarkan maklumat kepada rakan-rakan kita mengenai kepentingan Palestin berdasarkan Al-Quran, hadis dan sebagainya lagi, dengan kekejaman-kekejaman yang dilakukan oleh rejim Zionis terhadap umat Islam di bumi Palestin. Adakan ceramah, adakan forum, adakan hari memperingati Palestin dan sebagainya lagi yang kita boleh lakukan di surau, di pejabat dan sebagainya lagi tuan-tuan. Tulis di akhbar, majalah, buletin dan sebagainya lagi tentang kewajipan isu Palestin. Salahuddin Al-Ayyubi dalam langkahnya untuk membebaskan Masjid Al-Aqsa mengambil masa 10 tahun tuan-tuan. Dan di antara apa yang dicanangkan, apa yang ditekankan oleh Salahuddin Al-Ayyubi ialah bumi Palestin adalah bumi Islam, bukannya bumi orang Arab. Salahuddin Al-Ayyubi orang apa tuan-tuan? Orang Arab ke? Orang Jawa? Bukan orang Jawa ya. Salahuddin Al-Ayyubi adalah bangsa Kurdi. Kurdi di mana tuan-tuan? Kurdi ada negara tak? Penjajah melihat dia tak nak bangsa Kurdi bangun semula sebagaimana Salahuddin Al-Ayyubi. Itu sebabnya penjajah telah memecahkan orang-orang Kurdi. Itu sebabnya orang Kurdi ada di Turki, orang Kurdi ada di Iraq, orang Kurdi ada di Syria, orang Kurdi ada di merata-rata tempat. Mereka dipecah-pecahkan oleh para penjajah. Begitu juga dengan rakyat Malaysia yang dipecah perintah oleh penjajah British dahulu. Tuan-tuan, ini perancangan jahat penjajah-penjajah yang pernah menjajah bumi-bumi kita dulu tuan-tuan. Dan seterusnya yang kelima, didik anak-anak kita tuan-tuan supaya menabung, membantu rakyat Palestin, membantu sekadarnya. Saya selalu tekankan kepada anak saya tuan-tuan, bagi duit walaupun 20 sen. Saya bagi RM1.50, saya tanya balik, ada tak balik baki? Ada ayah, ada abi, berapa? 20 sen, masuk tabung aman Palestin. Masuk tabung aman Palestin. Wujudkan di rumah-rumah kita tuan-tuan, supaya bantuan itu berterusan. Yang keenam, gesa kerajaan-kerajaan Islam supaya menggunakan kemampuan mereka menghentikan kezaliman yang berluasa di bumi Palestin. Dan alhamdulillah kita bersyukur juga, kerajaan kita juga amat peka dengan perkara ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, langkah yang ketujuh tuan-tuan, perlu kembali kepada Al-Quran dan juga sunnah. Tadi Tuan Imam bacakan doa untuk kemenangan umat Islam. Perlu kita bersihkan diri kita, dan kemenangan sudah pun hampir berlaku tuan-tuan. Umar Al-Khattab berkata kepada tentera dia, aku tidak takut dengan kelengkapan senjata yang dimiliki oleh tentera Rom, tetapi aku takut maksiat yang kamu lakukan. Kerana dengan maksiat itulah kemenangan Allah tidak akan turun. Ini kata-kata Umar Al-Khattab dan difahami oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Dan Salahuddin Al-Ayyubi dalam peperangan Hittin untuk nak membebaskan Masjid Al-Aqsa hanya memiliki 12,000 tentera, tetapi berjaya mengalahkan 220,000 tentera-tentera salib. Apa kriteria dia? Salahuddin Al-Ayyubi nak memilih tentera-tenteranya, antaranya ialah mereka yang bangun malam. Itu sebabnya Rasulullah SAW amat menekankan perkara ini. Tuan-tuan, yang ke-8, hijrahlah kita daripada kehidupan yang jahiliah kepada kehidupan Islam. Mudah-mudahan Allah menurunkan kemenangan kepada kita. Dan langkah yang ke-9, berdoalah kita. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma baddi syamlahum wa farriq jammahum wa syattid kalimatahum wa zalzil aqdamahum wassalit alaihim kalban min kilabik ya qahhar ya jabbar ya muntaqim. Dan seterusnya, doa-doa itu kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya memberi kemenangan kepada umat Islam. Tuan-tuan, ini di antara sedikit peranan-peranan yang kita perlu lakukan.